وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. آمين. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dihormati pengurusi Surau At-Taqwa serta jawatan kuasa Sahibul Fadilah Tuan Imam Bilal, para asatidah, ketua guru hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita rafaqkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah di atas limpahan kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, yaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ahlul bait serta para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan perjuangan Rasulullah itu diteruskan oleh para salafus salih, yakni tabi'in, tabi'in dan para ulama, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama merupakan pewaris bagi para nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun di atas matlamat bagi mencari keridaan Allah, berhimpun di dalam majlis yang di dalamnya bertujuan bagi mengingati Allah dan menambahkan ketakwaan. Hadirin hadirat Allah, sehingga saat ini, pada saat ini, sehinggalah sewaktu Nabi SAW wafat, jarak masa kita dengan Nabi sudah memakan hampir 1500 tahun lama. Dan jarak masa itu setiap hari dia semakin bertambah, hari silih berganti, dan jarak masa kita dengan Nabi semakin hari semakin jauh kita dengan Nabi SAW. Namun pastikan, walaupun jarak masa kita dengan Nabi SAW berjauhan, kita jauh dengan Nabi, namun pastikan hati kita mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Walaupun masa jauh, tempat jauh, satu perkara saja boleh dekatkan kita dengan Nabi, iaitu rasa cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Kita lihat bagaimana para salafus salih dulu. Contohnya Uwais Al-Qarni, duduk jauh daripada Nabi, tak dekat, bukan duduk di Mekah, bukan duduk di Madinah, tapi duduk di Yaman. Tapi Nabi SAW tahu dah yang bahawasanya Uwais Al-Qarni ini sayang pada Nabi. Nabi tahu. Walaupun Uwais Al-Qarni tak jumpa dengan Nabi sehingga akhir hayat Nabi, tapi Rasulullah SAW tahu bahawasanya Uwais Al-Qarni mencintai dan mengasihi Nabi SAW. Hadirat, kita jauh daripada Nabi sehingga saat ini. Namun pastikan,
bahawa Nabi turut merasai bahawa kita mencintai Nabi. Ada orang waktu dia berselawat dia rasa rindu dan kasih sangat pada Nabi. Dah menitis air mata, berpeluh dia berharap bila berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekadar itu sahaja selawat yang dia laksanakan. Dia tidak seperti para sahabat yang bukan sahaja menitiskan air mata, bukan sahaja menitiskan air mata, tapi menitis peluh mereka dan darah mereka bagi mempertahankan risalah tauhid ini untuk disampaikan kepada seluruh umat. Akhirnya kata Allah, kita tahu bahawa Nabi SAW ini pembawa rahmat bagi sekalian. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutuskan Nabi SAW ini bawa rahmat bagi sekalian alam. Rahmat apa yang Nabi bawa? Rahmat yang Nabi bawa adalah menyelamatkan manusia daripada tercampak ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ini rahmat yang paling besar. Dan inilah tugas yang dibawa oleh Nabi, para salafus salih dan para ulama. Kalau hari ini kita nak balas jasa Nabi sebab Nabi selamatkan kita daripada api neraka contoh. Ini jasa paling besar. Kalau ada orang sanggup mempertahankan negara sehingga terkorban, lantas dihargai jasa mereka dengan dibina tunggu, walaupun perkara ini bertentangan dengan syariat, diberi cuti bagi menghargai jasa mereka. Tapi kalau kita nak hargai jasa Nabi, kita buat contohnya kalau boleh buat, kita buat tunggu beratus tunggu pun nak balas jasa Nabi tak mungkin, kerana jasa Nabi SAW terlampau besar. Hadirin terhormati Allah, kerana itu setiap tahun, walaupun hari ini kita berada pada Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, kita berada pada hari kedua dalam Rabiul Akhir. Orang masih bercerita lagi tentang kelahiran Rasul, tentang kewafatan Rasul. Setiap tahun orang sambut kelahiran Rasul. Setiap tahun orang melaksanakan sambutan-sambutan. Namun beberapa penghayatan yang perlu kita ambil. Adakah agama ini sekadar kita menyambut kelahiran Rasul, namun selain daripada hari kelahiran Rasul kita tidak menghayati perjalanan Rasulullah? Hadirin rahmati Allah, sebab itu saya nak sebutkan. Kita lihat, kalaulah nak cerita orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi, para asatidah ulang banyak kali ustaz-ustaz yang cerita. Dia bandingkan dengan Abu Lahab, orang yang paling mencintai Nabi sewaktu Nabi lah. Ini ma'ruf, semua orang akan bercerita. Hadirin rahmati Allah, kita tahu kisah Abu Lahab. Abu Lahab orang yang paling gembira waktu Nabi lah. Tak apa saya cerita semula, walaupun tuan-tuan dah dengar kat 40 kali saya cerita balik. Abu Lahab orang yang paling gembira waktu Nabi lahir. Abu Lahab, siapa yang sampaikan berita kepada Abu Lahab waktu Nabi lahir? Suwaibah. Suwaibah ni hamba Abu Lahab paling sayang, paling comel, paling Abu Lahab suka. Abu Lahab beli Suwaibah ini dengan harga 30,000 dinar. Bukan sikit. 1 dinar hari ni harga dia 650,000. Tak silap saya. Darabkan dengan 30,000, boleh jadi harga rumah kita. Harga Suwaibah. Suwaibah ni hamba cantik, comel, kulit putih, gajah. Abu Lahab beli dia. Waktu kelahiran Rasul, Suwaibah pergi beritahu kepada Abu Lahab. Abu Lahab, hari ni lahir dah anak saudara kamu. Anak saudara kamu comel muka dia, cantik muka dia, elok muka dia. Dan gunakan nama yang tak ada orang lain guna. Dia je guna nama tu, yakni Muhammad. Terpuji, dia seorang guna. Hari nama Muhammad selori boleh dapat. Kalau saya belajar Yaman dulu, Syekh dia nak panggil orang Malaysia, dia panggil Muhammad je dah. Ya Muhammad, tak ada dia Muhammad kan. Semua orang pakat terasa diri mereka Muhammad. Jadi hadirin, waktu tu Nabi lahir, Nabi seorang dia nama Muhammad, tak ada orang lain nama Muhammad. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suwaibah sampaikan berita ini kepada Abu Lahab. Abu Lahab begitu gembira terima berita. Saat tengah gembira tu, dia betul-betul gembira terus dia sebut kepada Suwaibah. Ya saat itu ikut adatnya memang Abu Lahab takkan bebaskan Suwaibah. Hamba paling cantik, paling model, siapa dia nak bebas? Beli dengan harga mahal. Serta-merta bila tahu berita, terus beritahu. Abu Lahab beritahu kepada Suwaibah, Suwaibah, saat ini aku bebaskan kamu daripada menjadi hamba. Gembira sangat. Supaya kita tak gembira sangat tak. Mintalah apa pun pada dia, dia akan bagi.
Tak. Kalau contoh orang berikut sangat kereta ni, kita pergi pinjam kereta dia waktu dia ada paling gembira. Dia sambut menantu ke, kita bagi tahu nak pinjam kereta tu, kereta dia bateri, tak pernah orang lain guna. Kita berasa nak pakai, kita pun beritahu pinjam kereta sekejap. Waktu tu mesti dia bagi, dia tak sedar tu dengan gembira. Tak pun dia kahwin nombor 2, lagi gembira. Kita minta lah tu. Hadiran rahmat Allah. Begitulah. Suhaibah dibebaskan semata-mata kerana gembira Abu Lahab menerima anak saudara baru. Hadiran rahmat Allah. Selepas itu Abu Lahab perintahkan kepada Suhaibah, Suhaibah, kamu pergi ambil Muhammad, bawa pada aku nak tengok anak saudara. Lalu Suhaibah pergi ambil Nabi SAW, bawa kepada Rasulullah, bawa kepada Abu Lahab. Dan bawa Rasulullah SAW kepada Abu Lahab. Bila Abu Lahab tengok anak saudara, dia suka, gembira tengok kepada Rasulullah. Dan dia siap Rasulullah SAW, dia peluk Rasulullah SAW, dia bawa Rasulullah SAW keliling Baitullah Al-Haram, tawaf, keliling Baitullah tawaf. Dan waktu bertawaf itu dia angkat Rasulullah SAW, tunjuk kepada seluruh penduduk. Apa kata Abu Lahab saat itu, orang yang paling gembira dengan Nabi lahir? Hadza ibni wa hadza fakhri, hadza ibni wa hadza fakhri, hadza ibni wa hadza fakhri. Kata Abu Lahab, ini anak aku dan inilah kebanggaan bagiku. Ini anak aku dan inilah kebanggaan bagiku. Itu yang diulang oleh Abu Lahab. Maknanya sayang sangat pada Nabi SAW. Terlampau cinta, dia korbankan hamba yang paling dia sayang. Tak cukup sekadar itu, panggil Nabi Suhaibah. Kalau ikut tadi Abu Lahab, dia tak sebut Nabi sebagai anak saudara dia. Kenapa Abu Lahab tak sebut hadza ibnu akhi ke, ibnu ammi ke, ibnu apa? Kenapa dia tak sebut? Sebab dia terlampau sayang lebih daripada anak dia sendiri. Istihad Nabi sebagai anak. Dan mana sebut Nabi sebagai kebanggaan bagi dia. Saat terlampau gembira itu, Abu Lahab panggil Suhaibah, kamu pergi sembelih unta. Dah ambil sembelih, ada 100 ekor, sembelih unta 100 ekor, beri makan mereka penduduk kau, bayarkan. Lalu disembelih, diberi makan pada penduduk kau 100 ekor. Hari ini seekor unta harga RM25,000, tak silap saya bawa balik kau dulu. RM25,000 seekor. Kita mana terasa nak sembelih kambing seekor pun pengusi surau pening. Dah, kambing lagi. Dah, habis dulu. Dah, Abu Lahab 100 ekor. Kerana apa? Begitu gembira dengan kelahiran Rasul. Mungkin banyak harta dia semata-mata sebab kelahiran. Tapi apa yang terjadi? Bila Nabi SAW diamanahkan bagi menyampaikan risalah tauhid ini kepada seluruh umat, saat Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Safa menyampaikan amanah risalah tauhid ini kepada seluruh umat, kata Rasulullah SAW, wahai penduduk Makkah, hentikanlah sembahan kalian terhadap Lata, Uzza dan Manat, kembalilah menyembah Allah. Saat itu kata Abu Lahab, orang yang paling sayang Nabi SAW, kata kepada Nabi, ya Muhammad, tabbatka ya Muhammad, hal hadha jama'tana ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, apakah sebab ni kau himpunkan kami? Semata-mata nak suruh kami sembah Allah, tinggalkan sembahan kami yang beratus tahun kami sembah, nak suruh kami tinggal. Berpuluh tahun tu maksud lain. Dah beratus tahun kami sembah Lata, Uzza, Manat. Kamu nak suruh tinggal. Ni amalan nenek moyang kami. Berpuluh tahun dah nak bakar kapal layar, hari ni nak suruh tukar. Contoh. Tak boleh dah. Kami tak boleh terima. Akhirnya marahnya Abu Lahab kepada Nabi, angkat batu nak lempar kepada Rasulullah SAW. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala kaburkan pandangan Abu Lahab. Kita tak mampu buat yang sedemikian. Lalu Allah turunkan ayat Quran membela Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah turun ayat Quran bela Rasul.
celakakan Abu Lahab kedua tangan tu sehingga kiamat. Bila-bila Abu Lahab cakap ke Nabi sekali je celaka, Allah Ta'ala celakakan Abu Lahab sampai bila-bila. Sebab apa? Dia mencelakakan kekasih Allah Ta'ala. Allah bela kekasihnya. Hari ni bila orang hina Nabi, orang hina Nabi SAW, berapa ramai yang baru mempertahankan Nabi SAW. Mereka boleh rasa selesa, tak ada masalah, minum, makan, tidur, mandi, basah, makan, kenyang, tidur, lena, balik rumah. Bila orang hina Nabi SAW, apakah sudah surut iman daripada dada umat Islam? Malah yang lebih menyedihkan, saya ingat dulu bila Nabi SAW dihina, ada sebagian orang kata tak payahlah kita nak bising-bising, duduk masjid surah, duduk dalam masjid je, kita berselawat padan. Kita duduk masjid dia tak payahlah bising-bising nak pertahankan Nabi SAW. Ini kenyataan juhala, orang-orang jahil. Tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka bila Nabi SAW dihina. Bagaimana sahabat? Tengok Mu'adz bin Amr bin Jamuh ataupun Mu'awiyah yang diriwayatkan dalam sirah dua orang Mu'adz. Bagaimana kedua mereka bila Nabi SAW dihina? Mereka berada di medan peperangan Badar, di antara tentera yang muda dalam peperangan Badar, mencari Abu Lahab bagi mempertahankan maruah Rasulullah SAW. Mencari Abu Jahal, maafkan saya, mencari Abu Jahal bagi mempertahankan maruah Rasulullah SAW. Kerana Abu Jahal hina Rasulullah. Lalu kedua anak muda ni, tentera paling muda waktu itu, antara termuda, pergi medan perang nak bunuh Abu Jahal semata-mata kerana Rasulullah ini. Ini bila kita baru mempertahankan Rasulullah, demonstrasi pertahanan Rasulullah, kata ini kerja sia-sia, jauh daripada syariat, jauh dapat. Bila baru kita tentang kemungkaran, adakah itu jauh daripada syariat? Tak pernah jauh. Selagi mana agama Allah ini ditegakkan, maka itulah amanah bagi umat. Ini amanah bagi kita. Takkan kita nak biarkan orang hina kekasih Allah. Hadirin berkata Allah, kita lihat para sahabat bagaimana dalam cinta mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok para sahabat, kasih mereka terhadap Rasulullah bukan sekadar nak duduk dengan Nabi atas dunia, tapi nak bawa kecintaan mereka sehingga ke hari akhirat. Tak nak berpisah dengan Nabi walaupun sesak. Lihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika dia baru awal daripada Nabi SAW, baru awal isi air dalam bejana tunggu depan rumah Rasulullah. Bila Rasulullah SAW keluar daripada rumah, lalu lelaki ini tuangkan air untuk Rasulullah SAW berwudu. Rasulullah berwudu, selesai Rasulullah berwudu, Rasulullah tanya kepada sahabat, wahai sahabat, apa yang kau mahukan? Beritahu kepada aku, apa yang kau beritahu kepada aku. Lalu sahabat Nabi SAW ini dia malu dengan Nabi SAW, sehingga Nabi ulangi soalan itu berkali-kali. Sehingga kali ketiga Nabi ulang, baru sahabat Nabi SAW itu sebut, ya Rasulullah, urafiquka fil jannah, ya Rasulullah, urafiquka fil jannah, aku nak temani engkau sehingga ke surga, ya Rasulullah. Aku nak temani engkau sehingga ke surga, bukan sekadar hidup bersama engkau di dunia. Aku nak teman engkau sehingga engkau berada di dalam surga, tak nak berpisah. Ini sahabat Nabi, kasihnya kepada Nabi. Kita takkan tak pernah dalam hati, takkan tak pernah satu saat rasa rindu sangat, nak bertemu sangat dengan Nabi SAW. Takkan tak pernah ada dalam hati kita rasa nak hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Takkan tak pernah. Kalau tak pernah ada, kita berdusta kita mencintai Nabi. Takkan kita tak terdetik langsung sehingga hari ini bahawa saya kalau boleh, kalau mampu, aku nak bersama dengan Nabi SAW dan menyertai perjuangan Rasulullah sehingga akhir hayat Rasulullah. Itu saat yang paling bahagia bagi umat. Hadirin hadirat Allah. Dan sahabat tadi, setelah itu Nabi SAW sebut kepada sahabat, kamu banyakkan selawat, maka aku tolong kamu di akhirat nanti dengan kau bersama aku di akhirat. Itulah hadis. Hadirat dia Nabi besar. Kalau nak bersama dia banyak selawat. Kita berapa hari selawat setiap hari.
Kata para ahli ulama paling tidak lebih 70 kali kita selawat. Kita selawat berapa banyak? Dah. Setiap hari lebih daripada 70 kali, ataupun makin hamu banyak lagi daripada 70 kali. Tak pergi kerja jet, kita hamu kat selawat. Dah. Selawat tidak nak duduk dengan Nabi di akhirat nanti. Tapi malah nak berselawat, berat lidah kita nak berselawat. Bagaimana hati kita nak subur mencintai Nabi kalau hati kita berat untuk berselawat? Ringankan lidah untuk berselawat kepada Nabi SAW. Kalau kasih kepada Nabi, ingat, kita merupakan umat yang dirindui oleh Nabi SAW. Nabi rindu kita, Nabi kasih kita, Nabi cinta pada kita. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ada orang yang bertemu dengan Nabi tapi tak terpilih untuk bersama dengan Nabi dan menyertai perjuangan Nabi. Ada orang yang waktu Nabi lahir mencintai Nabi, tapi akhirnya bila Nabi SAW menjadi Rasul, menjadi orang berada di barisan hadapan menentang Nabi. Ada orang yang mencintai Nabi sehingga akhir hayatnya kasih kepada Nabi, namun tidak beriman dengan Nabi SAW. Dan ada siapa? Abu Talib kasih pada Nabi sehingga akhir hayat, tapi tidak beriman dengan Nabi. Kasih pada Nabi waktu Nabi lahir, akhirnya menentang Nabi. Itu Abu Lahab. Ada, semua ada dalam rentetan sejarah. Kita bandingkan diri kita. Kita sambung ke dalam Nabi, kita suka Nabi lahir, bagaimana kita? Adakah kita menyambung perjuangan Rasulullah SAW? Adakah kita membiarkan agama Allah Ta'ala ini tanpa suara bantuan kita berikan kepada agama Allah Ta'ala ini, sedangkan di akhirat nanti kita nak bersama dengan Nabi SAW? Apa arti kehidupan ini hari ini hadirat? Nabi SAW sebut tentang bahawa betapa beruntungnya orang yang tidak pernah bertemu dengannya malah beriman dengannya. Nabi sebut, qala Rasulullah SAW, tuba liman yarani wa yu'minu, wa tuba liman lam yarani wa yu'minu. Sadaqah Rasulullah kama qala. Kata Nabi SAW, tuba, beruntunglah, liman yarani, siapa yang melihat aku, wa yu'minu, dan beriman dengan, wa tuba, dan beruntunglah, liman lam yarani, siapa yang tak pernah lihat aku, wa yu'minu, tapi beriman dengan. Nabi sebut dengan 3 kali beruntung. Hadirat, tak nak kita doa Nabi menjadi orang yang paling beruntung. Kalau nak jadi orang yang paling beruntung sehingga Nabi SAW doakan 3 kali, maka berimanlah dengan sepenuhnya dengan Nabi SAW. Maka hari ini sambutlah apa yang dibawa oleh Nabi. Bukan sekadar menyambut kelahiran Nabi, tapi menyambut perjuangan Nabi SAW untuk disampaikan risalah tauhid ini kepada seluruh umat. Kita berikan apa yang kita mampu, harta benda, kemampuan, segala benda yang kita mampukan, yang kita mampu berikan kepada perjuangan Islam. Allah pilih orang yang nak bersama dengan perjuangan agama Allah ini, sebagaimana Allah pilih para sahabat untuk bersama dengan Nabi. Mereka ditapis dan mereka dipilih untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ingatlah, hadirat, ada orang yang dekat dengan Nabi tapi tak terpilih dengan untuk menyertai perjuangan Nabi. Pastikan walaupun kita jauh dengan Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk bersama dengan perjuangan Nabi. Suka perjuangan Nabi SAW. Kalau kita dengar macam-macam dugaan, Nabi SAW ditimpakan ke atas. Bila mana sampai ke risalah tauhid, penduduk Taif talak ni, tapi Nabi tak pernah berputus asa. Nabi sampai ke risalah ni. Orang Quraisy rasuah Nabi dengan macam-macam dia nak rasuah. Ditawarkan kepada Nabi SAW apa? Ditawarkan kepada Nabi kalau nak jadi raja, diberikan kuasa, ditawarkan kuasa. Kami akan angkat kamu jadi raja dengan syarat kamu tinggalkan risalah yang kamu bawa ni. Nabi tolak, Nabi tak terima. Sebab Islam bukan hanya sekadar kuasa, lebih tinggi daripada itu. Islam memayungi segala kuasa. Kerana kuasa kena ikut agama, bukan agama ikut kuasa. Nabi ditawarkan dengan wanita cantik-cantik. Kalau kita tak dapat bayang, mudah nak bayang ni, kita tengok Niloufar. Orang tahu kat kita kahwin dengan Niloufar, umur 70 dah ni. Pakcik nak kahwin dah dengan Niloufar. Ayu Niloufar mari jumpa kita. Mestilah nak laju je jawab kan. Ditawarkan dengan wanita, Nabi tolak. Ditawarkan dengan harta, impun segala harta, Nabi tolak. Sehingga Nabi SAW sebutkan apa?
"Law wada'ta syams," kalau sekiranya diletakkan matahari di sebelah tangan kanan dan bulan di sebelah tangan kiri, saya tidak akan sekali-kali aku meninggalkan risalah. Ini Nabi SAW melihat perjalanan Nabi yang penuh sukar menyampaikan risalah ini. Beberapa kali difitnah. Nabi kena fitnah. Keluarga Nabi SAW difitnah, istrinya difitnah sehingga dituduh sebagai penzina, dituduh sebagai orang yang berzina. Dalam kalau tuan-tuan agak biasa dengar hadis alif, peristiwa Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Siapa fitnah? Abdullah bin Ubay, orang munafik zaman tu. Nabi difitnah, tapi Nabi tak pernah berhenti walaupun sesaat daripada perjuangan agama Allah Ta'ala ini sehingga akhir hayat Nabi. Tidak ada kata Allah, ya, pak saudara dia orang yang paling sayang Nabi, minta Nabi berhenti sampai ke salah, Nabi tetap tak berhenti. Kerana apa? Nabi yakin kepada Allah dan Rasul. Kita sehingga saat ini, bagaimana keyakinan kita terhadap Allah dan Rasul? Masuk bulan Rabiul Awal ini bulan batu tanda untuk kita bermuhasabah sejauh mana kita telah mengikuti jalan dan jejak Rasulullah SAW. Tak nakkah kita di akhirat nanti bersama Nabi sebab kita mengikuti jejak langkah, mengikuti jejak langkah perjuangan Rasul. Kalau nak sebut cinta pada Nabi, orang yang paling cinta pada Nabi dan terbukti kecintaan mereka terhadap Rasulullah siapa? Para sahabat. Itu orang yang paling terbukti. Ada orang yang lebih pada Nabi SAW, ada orang yang lebih pada sahabat. Mereka sahabat paling orang yang paling mencintai Nabi kerana sanggup berkorban nyawa untuk agama Allah Ta'ala ini dan mempertahankan Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat hidup mereka, bagaimana mereka saat agama Allah, saat diamanahkan bagi mereka untuk menyampaikan risalah tauhid ini. Adakah mereka orang yang berputus asa? Seluruh hidup mereka serahkan kepada perjuangan agama Allah. Lihat di mana tempat Abu Ayyub Al-Ansari akhir kehidupan. Bukankah tempat Abu Ayyub Al-Ansari itu di depan kota Konstantinopel disemadikan? Kerana apa? Dia nak membenarkan janji Rasulullah SAW. Kota itu akan dibebaskan. Dia tangan sebagai raja dan di bawah sebagai juri. Hadirat itu Abu Ayyub Al-Ansari semata-mata nak membenarkan apa yang disebut Rasulullah, sehingga akhir ayatnya minta disemadikan di depan kota. Supaya apa? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, supaya saat satu masa nanti aku dapat mendengar derapan kuda yang hadir membenarkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Cinta dibawa, cinta dia sehingga ke mati. Kita bagaimana? Lihat tadi, seorang sahabat Nabi SAW bernama Julaibib. Kita biasa dengar kisah Julaibib kan? Julaibib, bagaimana Julaibib? Orang kulit gelap. Orang tengok muka dia pun takut Julaibib. Tak ada handsome macam Hairul Rustam, tak biasa dia. Tak, kulit gelap, tinggalkan daripada benua Afrika, tinggalkan segalanya, duduk dengan Nabi SAW. Duduk di Masjid Nabawi. Julaibib ni bukan jenis orang banyak bercakap, tak banyak bercakap. Tak lagi pergi pegang Nabi, ya Rasulullah, aku cinta pada ya Rasulullah, aku kasih pada ya Rasulullah. Tak. Dia cinta pada Nabi, dia buat apa yang Nabi buat. Dia sentiasa bersama Nabi SAW. Julaibib, orang yang berkulit gelap, duduk bersama Nabi SAW, duduk di Masjid Nabawi, orang miskin, tak ada harta, bekerja. Setiap hari dia pergi kerja, yang penting dia dapat semayang belakang Nabi SAW. Itu yang dia. Satu hari Julaibib ni duduk di tiang, lepas semayang asar, tengok Nabi SAW. Boleh jadi tuan-tuan, kalau kita duduk hari ni sempat bersama Nabi, kita pun akan buat begitu. Duduk di tiang, tengok Nabi dia jauh, sayang Nabi SAW. Kita pergi ke Madinah, dah kita tenung lah di makam Rasulullah, tengok lagu kubah di Madinah. So apa nak sangat bertemu dengan Nabi, sayang juga kita kepada Nabi SAW. Cuma kita tak tunjuk, kita tak laksanakan apa yang Nabi suruh, itu masalah. Julaibib, dia tengok Nabi SAW, akhirnya Nabi bangun, Nabi pergi kat Julaibib. Lalu sebut pada Julaibib, pergi dekat Julaibib, kamu ni tak nak kahwin ke Julaibib? Julaibib kata, ya Rasulullah,
Orang perempuan tengok aku pun takut. Tak. Siapa yang nak kahwin dengan aku? Tak ada orang nak. Orang perempuan ni dia nak tahu-tahu heroin star. Tak. Salman Khan, Amir Khan, hero Korea. Itu dia minat lah. Dia buat begitu lah. Ni muka macam aku, siapa yang nak gelap orang tengok pun takut. Lalu Nabi pun bangun tinggal di lagi. Hari yang kedua, Nabi SAW tengok lagi Julaibib berhentiak tu. Nabi SAW pergi yang di mana Julaibib. Julaibib, kamu ni tak nak kahwin ke Julaibib? Ya Rasulullah, aku ni orang yang tak nak harta. Siapa yang nak kahwin dengan aku tak nak harta. Lalu Nabi tinggalkan Julaibib. Hari yang ketiga, Nabi SAW pergi lagi pada Julaibib. Julaibib berhentiak tu, Nabi pergi, Nabi tegur Julaibib, kamu tak nak kahwin ke Julaibib? 3 kali Nabi ulang ni ada benda lah. Dah, kita orang Melayu kita, kalau mak ayah tanya anak nak kahwin ke tak nak, tak dan mak ayah habis soalan nak jawab dah. Nah, mestilah nak ayah. Dah, umur 17 pun nak kahwin dah. Laju. Bila semua semaya lambat. Ada. Kali yang ketiga Nabi SAW lagi. Tak, Julaibib, kamu nak kahwin ke tak? Julaibib potong dulu, senyum. Ya Rasulullah, aku ni orang tengok pun takut, orang tengok pun takut. Siapa yang nak pada? Dan aku ni orang yang tak ada harta, segala malu pun tak ada. Siapa yang nak kahwin dengan? Kemudian Rasulullah kata kepada Julaibib, Julaibib, kamu nak kahwin ke tak nak? Itu soalan dia. Kamu nak kahwin ke tak nak? Julaibib pun kata nak lah ya Rasulullah. Kamu nak, kamu dengar. Kamu pergi ke hujung kampung sana, jumpa ketua seorang ketua kabilah. Kamu jumpa dia, sampaikan salam itu kepada dia. Dan beritahu dia, aku suruh kamu kahwin dengan. Kemudian Julaibib pun pergilah. Pergi jumpa ketua kabilah dia. Sampaikan salam. Rasulullah sampaikan salam pada kamu. Alaika Rasulullah, waalaikumsalam. Dia jawab kepada engkau Rasulullah kesejahteraan dan kepada sekalian engkau kesejahteraan. Kemudian ketua kabilah tu tanya kepada Julaibib, Julaibib, kamu ada sembarang hajat? Lalu jawab Julaibib begini, aku ni nak kahwin. Jadi Rasulullah suruh aku kahwin dengan anak kamu. Adalah aku nak cuba bayar. Dah, saya nak suruh bayar. Contohnya, bukan saya hina orang Bangladesh dah. Dah, orang Bangladesh mari surah takwa. Dah, terima berkata, kamu pergilah hujung surah sana. Ada seorang tu anak perempuan yang paling cantik sekali. Macam Nasya Azim. Kamu pergi beritahu kepada dia, aku perintahkan kamu kahwin dengan anak. Tak ada apa lagi. Bagi tuan rumah, baru aku terima. Dah. Jadi bayar. Julaibib beritahu. Ketua kabilah tu kata nanti sekejap. Nanti sekejap. Dia tolong ni Nabi bagi tahu pun. Nanti sekejap aku pergi bincang dengan ahli mesyuarat tingkat. Bincang dengan bini. Lalu dia pergi jumpa isteri dia. Sejuk dia isteri pun Nabi sampaikan salam. Suka dia Nabi sampaikan salam. Lepas tu isteri pun Nabi perintahkan supaya Julaibib nikah dengan anak kita. Dengar tu bini, no abang, biar betul Julaibib nikah dengan anak kita. Tak. Ya betul. Tak ada ke yang hansel sikit. Saya tak nak anak macam kopi susu. Begitulah kira situasi dia. Biarlah. Teh pun tak apa. Teh susu. Ni kopi tu. Lalu perbualan itu, perbualan kopi susu tu tambahan. Ini bukan saya reka je. Saya bukan reka apa contoh. Nak fahamkan situasi. Jadi tuan-tuan kata saya reka hadis, reka sirah habis ni. Adalah selepas itu perbualan ni tadi bila mak isteri tu orang bilang tu kata takkanlah anak kita nak kahwin dengan Julaibib. Dah, ya betul, mana boleh. Gitu dah. Anak dia tu, anak perempuan. Anak perempuan ni tu. Anak perempuan ni tu. Lalu pergi pada mak ayah dia. Dia tahu mak ayah. Wah ayah, wahai kahwinkan aku dengan Julaibib. Spontan dia ada. Wahai ayah, aku kahwinkan aku dengan Julaibib. Terkejut mak ayah pula. Tuan-tuan jangan pandang tak. Kalau saya di Jamah, majoriti pelajar ni semua dia di Universiti Alimah. Mereka ni pelajar terbaik.
muntah. Syekh halaman Quran, ketua halaman Quran yang belajar tahun 1 di Semulullah Mahalullah. Syekh Somalia, mereka ahli-ahli saja. Tak lepas sedih semua orang Malaysia. Mereka orang apa tu tinggi iman mereka. Ada saya ingat peristiwa besar sewaktu Palestin diserang. Isu besar. Para masyarakat Palestin dulu di Universiti Al-Imam, Syekh cerita tentang Universiti Imam, cerita tentang Palestin. Hadirat tahu tak? Setelah muhadarah Syekh, para pelajar Somalia mereka pergi jumpa Syekh. Selepas Syekh bagi ceramah tentang Palestin, maka tanya lagi Syekh bagaimana keadaan. Setelah baru tanya lagi Syekh bagaimana keadaan umat Islam di bumi Palestin. Ini orang Somalia, kita pandang rendah pokoknya ada. Bagaimana Syekh? Kadang-kadang ada yang ambil peringkat master PhD, ramai mereka. Tanya Syekh bagaimana umat Islam di bumi Palestin. Terkejut Syekh. Syekh kata, bukankah negara kamu tengah bergodok sekarang? Kenapa kamu sibuk lagi masalah Palestin? Lalu kata pelajar-pelajar Somalia ni apa? Palestin fi qulubi. Palestin ni ke hati kan? Kami sayang Somalia, tapi Palestin ni di hati kan? Ni sayang. Sayang orang yang alim, orang yang fakih dalam agama. Hari ni ya saya sedih suatu khabar tahu. Bila tutup imam Palestin, kita panggil jadi imam di Malaysia. Ada seorang aku hayu mana tak tahu, suka hati, tak payahlah panggil orang Palestin. Sepatutnya imam kita kena pergi sana, ajar mereka tentang keamanan. Ini orang Sohayu tak? Tengok mereka, tengok orang Somalia di sana cerita, kasih mereka terhadap Masjid Al-Aqsa lebih daripada negara mereka sendiri. Kita buat main je, tak sedih pun pangkat-pangkat ketua menteri buat main je dengan Palestin. Malah hina pula saya kira. Tak, orang yang tak ada maruah bagi saya. Orang yang sepatutnya orang Islam, mereka tak boleh cakap itu. Di sana kehendak pertama umat Islam. Bagaimana mereka boleh menghina dengan sesuka hati? Orang yang datang sepatutnya kita bantu. Patut menteri banyak duit, bagi habis duit kepada orang Palestin. Tak, sepatutnya begitu. Hadirin sambungan. Anak tadi dia beritahu kepada Muhammad, kawinkan dengan curi. Terkejut mak ayah. Dia kata, kamu ya betul. Bukankah itu perintah daripada Rasulullah? Wahai ayah, wahai ibu, bukankah itu perintah daripada Rasulullah? Kawinkan aku dengan Julaibib. Lalu perkara ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tahu saja. Rasulullah tu baru doakan kepada wanita ini 3 perkara. Nabi doakan, ya Allah berkati wanita ini, berkati wanita ini, berkati wanita ini. Ya Allah, kau panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Engkau. Ada yang ketiga, ya Allah, kau murahkan rezeki. Ada diriwayatkan wanita itu panjang umur, hidup dalam keadaan menjadi wanita yang salihah. Ya Allah Ta'ala murahkan rezeki. Ya Allah berkati hidup. Akhirnya Julaibib kahwin dengan wanita. Nak cerita pasal kecintaan panjang. Akhirnya wanita ini kahwin dengan Julaibib. Sebab itu nak pilih menantu orang faham agama. Biarlah kulit hitam pun tak masalah. Bukan kulit nanti dia orang masuk syurga. Agama pun orang masuk syurga. Ni muka handsome, baca Quran gagak. Tak ada, kalau baca Quran gagak tak belajar tak apa. Ni gagak tak mau belajar, semayang tak, subuh tidur sampai ke zuhur. Tak semayang subuh. Waktu nak menantu kira muka handsome, asal ada harta handsome. Akhirnya tercampak ke dalam neraka dengan anak-anak kita sekarang. Pilih menantu dia tahu agama. Tengok Nabi doa bagi wanita ni sebab dia pilih agama. Ikut Nabi kata, bahagia wanita tadi. Akhirnya cerita ni. Julaibib diturut yang tak peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ramai daripada kalangan sahabat itu kaum. Dan Nabi SAW minta sahabat sebelum satu persatu orang yang syahid dalam medan peperangan Uhud. Dan disebutkan satu persatu mereka yang terlibat dalam medan peperangan Uhud, yang syahid. Disebut Hamzah satu persatu. Sehinggalah ke-69 disebutkan. Bila 69 selesai, Nabi tanya ada lagi syuhada Uhud. Lalu para sahabat kata okey dah selesai 69 ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya ada lagi tak syuhada Uhud? Tak ada ya Rasulullah, 69. Lalu Nabi kata ada seorang lagi syuhada. Cek betul-betul, ada seorang lagi.
Lalu mereka tanya, siapa ya Rasulullah? Seorang lagi 7 lagi. Ini jangan. Jibril beritahu kepada seorang lagi yang 7 lagi. Lalu para sahabat carilah jenazah, jasad Julaibib ni. Mereka cari-cari sehinggalah jumpa tubuh seorang lelaki yang mukanya menghadap ke tanah, kulitnya hitam. Lalu dipanggil Nabi SAW untuk melihat jenazah itu. Lalu Nabi pergi tengok, dan sahabat beritahu, sahabat tanya kepada Nabi, adakah ini Julaibib? Lalu Nabi SAW kata, ini adalah Julaibib. Lalu Nabi serta-merta pergi angkat jenazah tadi, pusingkan tubuhnya, dan waktu itu muka Julaibib ini dipenuhi dengan pasir. Nabi sapu pasir pada muka Julaibib, sapu ambil pasir, debu-debu. Lalu Nabi cium dahi Julaibib, dan Nabi sewaktu itu kata, beritahu kepada Julaibib apa? Ya Julaibib, anta minni wa ana minka ya Julaibib. Anta minni wa ana minka ya Julaibib. Anta minni wa ana minka ya Julaibib. Kamu sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripada kamu Julaibib. Bayangkan Nabi sebut sebahagian pada diri Nabi itu Julaibib, dan sebahagian diri Julaibib itu adalah Nabi. Kenapa? Dalam cinta Julaibib kepada Rasulullah, dia melaksanakan sunnah Rasulullah. Dia hidup memperjuangkan agama sehingga akhir hayat. Dia pernah dah pergi Nabi, beritahu pada Nabi, ya Rasulullah aku sayang pada kamu. Tapi Nabi tahu bahawa Julaibib mencintai Nabi, dan cinta itu sehingga akhir hayatnya dia bawa sehingga ke surga. Ini hebat para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hadirin bagi hidup hati mereka subur dengan rasa cinta dan kasih pada Nabi. Kita bagaimana? Sehari je, dalam setahun kita cinta pada Nabi, iaitu Rabiul Awal. Berpeluh bergaul, yang gaul sakit gaul, tak bergaul, tak. Akhirnya tolak perjuangan Islam. Tak ada benda boleh buat sakit saja. Tak apa tu. Sebab tu kalau cinta pada Nabi, sambut perjuangan Nabi. Orang Yahudi, mereka sebelum Nabi lahir, mereka orang yang menunggu gelaran Nabi. Tak. Orang Yahudi betul, mereka suka. Sebab apa? Orang Yahudi dia pegang dengan Aus dan Khazraj. Dia pegang semua, kalah semua setiap kali pegang. Macam MU lah, lawan Chelsea kalah semua. Tak tahu, saya pun tak tengok bola, mereka dah kalah semua. Akhirnya doa, ya Allah turunkan Nabi. Mereka rasakan bahawa Nabi akhir zaman ni akan turun daripada kalangan Yahudi. Mereka doa, turunkanlah Nabi akhir zaman, turunkanlah, supaya bila turun Nabi akhir zaman mereka akan menyembelahi Yahudi. Itu harapan mereka. Tapi Yahudi ni setiap kali Nabi turun, mereka lawan Nabi-Nabi zaman. Mereka bunuh Nabi-Nabi mereka. Mereka tolak perjuangan Nabi. Akhirnya Allah turun Nabi daripada orang Arab. Mereka suka sangat bila Nabi lahir. Kenapa orang Yahudi tahu tanda-tanda kelahiran Rasul? Mereka tahu. Mereka tahu tanda-tanda disebutkan dalam Taurat, Injil, mereka tahu. Sehingga kan dicerita yang kita biasa dengar Nabi lahir saat malam itu terang benderang, ibarat bintang berguguran, macam-macam kita dengar. Dah, api yang disembah oleh kaum Majusi terpadam yang beratus tahun bersembah. Orang Yahudi tahu semua. Malah mereka gembira. Mereka berlari ke bukit-bukit beritahu pada kaum mereka, Abshir ya Yahud, Abshir ya Yahud. Berita gembira orang Yahudi, ini Nabi akhir zaman lahir ni. Mereka cari-cari Nabi akhir zaman, beritahu pada pendeta mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Rahib-rahib mereka perintahkan cari Nabi akhir zaman. Cari-cari setiap perempuan Yahudi tak jumpa. Rupanya lahir daripada orang Arab. Tu mereka bengang sangat, bengang sampai ke surga, sampai ke bila-bila mereka tak puas hati, mereka benci, marah sangat. Sebab Nabi akhir zaman tak lahir pada kalangan mereka. Mereka hasad, dengki sangat-sangat, tak terima. Akhirnya lawan Nabi sebab dengki. Malah mereka menganggap mereka paling mulia. Orang Yahudi dianggap diri mereka paling mulia. Mereka dibunuh orang di Palestin. Mereka rasa mereka paling layak duduk di tempat. Dah. Antara benda yang Yahudi kata, Yahudi sebut, ni motor Yahudi. Kalau orang Islam ikut Yahudi itu kurang. Yahudi kata apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami anak Allah dan kecintaan Yahudi. Dia bangga dengan bangsa. Kalau orang yang bangga sangat dengan bangsa, dia tak bangga dengan agama, lebih kurang kan. Dah.
ada di sini yang bangga dengan bangsa? Kalau ada, beringat Yahudi bangga dengan bangsa. Saya tak kata tuan-tuan sama macam Yahudi. Tak, orang yang bangga dengan bangsa dah sama. Dah, dia bangga dengan bangsa. Bangsa tak ada dibanggakan. Nak bangga apa dengan bangsa? Bangsa tu hebat bila dia beramal dengan agama. Baru hebat. Kalau tak hina tak mampu. Mampu pun tak hina je. Dah. Jangan bangga dengan bangsa. Bangga dengan agama. Bila kita bangga dengan bangsa macam Yahudi, akhirnya Allah hina. Allah turunkan Nabi daripada Allah supaya menghinakan Yahudi yang Allah ada. Nabi lahir bawa risalah tauhid. Ada yang antara Allah tadi panjang ada sebut tak boleh lama-lama mudah boleh. Ada antara Allah. Dah gitulah para sahabat cinta mereka terhadap Nabi SAW, kasih mereka terhadap Nabi. Saya nak sebut mereka. Kalau saya sebut panjang lagi saya orang habis pukul 12. Jadi saya ringkaskan. Kalau kasih pada Nabi, banyakkan selawat kepada Nabi. Surah yang pertama. Kalau kasih kepada Nabi, belajar sirah-sirah Nabi. Belajar sirah Nabi. Setiap masjid surah ada pengajian sirah. Berapa banyak kitab sirah dah selesai kita. Wahai Maktum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ada kitab sirah Durus Mahibah yang dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibami. Berapa banyak kitab sirah begitu belajar. Belajar kitab sirah ni supaya menambahkan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Kita ikut Rasulullah dari sudut perjuangan Nabi SAW. Kalau betul sayang pada Nabi, belajar hadis-hadis Nabi. Setiap masjid mengaji hadis. Ada Arba'in Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin, ada Sahih Bukhari. Belajar hadis Nabi. Kalau sayang pada Nabi, jangan mengatakan malah mengaji hadis. Mengaji hadis. Pastikan masjid surah habis mengaji silibus. Ada silibus dia habis. Jangan tak habis. Usahakan. Kalau boleh, bulan Ramadan hidupkan. Pagi itu baca hadis. Tak apa setiap pagi baca hadis. Satu hadis tak apa. Terus imam baca. Satu hadis, dua hadis. Supaya orang dengar semua hadis. Kerana hadis ni menyebabkan kita dekat dengan Nabi. Kita tak dapat jumpa Nabi, tapi kita masih boleh mendengar kata-kata Nabi. Betul tak? Tengok. Contohnya, contoh yang selalu saya bagi Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Bagaimana Imam Bukhari? Kesungguhan yang mengumpulkan hadis Nabi. Dikumpulkan hadis yang sahih. Dikumpulkan bersuruh payah berjalan, kadang-kadang jauh bukan main nak kumpul hadis Nabi. Dan kecintaan itu disebutkan para ulama, dikisahkan para ulama. Sehingga Imam Bukhari radhiyallahu taala ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Bertemu, dia berjalan ke atas tapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari. Kata para ulama sebab apa? Disebab kesungguhan Imam Bukhari mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat Imam Bukhari. Tak kumpul hadis Nabi dengan bersungguh-sungguh. Kita tak dapat jumpa Nabi, paling tidak kita dapat dengar kata-kata Nabi. Kalau betul cinta pada Nabi, amalkan sunnah Nabi. Ini penting. Usaha amal sunnah Nabi. Apa pun sunnah, kecil-kecil sunnah, amalkan secara istiqamah. Kalau betul sayang pada Nabi. Usaha tidak, paling tidak ada tidur, nak tidur kita amal Nabi ada. Tak apa. Usaha istiqamah. Jangan tak ada langsung sunnah. Mendapat tak ada langsung pada diri dia yang dia amal satu sunnah. Jangan. Dia ada satu sunnah yang kita amal. Orang ini dia ambil sunnah nikah. Kahwin 4 yang sunnah Nabi kan. Sunnah lain dia tak kira, dia faham sunnah waktu saja. Ini masalah juga. Tak salah. Kalau ustaz kata apa, ustaz ni marah kalau tak. Saling nak sebut, usahakan sunnah. Sekecil-kecil sunnah, usahakan. Biar akhirat kelak Nabi recognize kita, kenal kita sebagai umat. Yang terakhir, kalau sayang kepada Nabi, maka sambutkan perjuangan Nabi SAW. Kerana Nabi daripada hidup sehingga akhir hayat dia berjuang bagi menyampaikan risalah tauhid itu, walaupun berhadapan dengan berbagai dugaan. Tak cukup sekadar jadi pejuang kalimah Allah, tak padan. Dia lebih power daripada itu, kerana Nabi lebih power daripada itu. Bukan sekadar itu. Kalau kalimah Allah ni senang, Allah Ta'ala dah jawab dah, lama dah. Yahudi, Nasrani duduk balah pasal kalimah Allah dulu. Balik pada sirah. Mereka balah. Mereka kata Allah ada anak. Yahudi kata Uzair bin Allah. Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Nasrani kata Isa anak Allah. Lalu Allah jawab. Allah sebut surah ayat lazim jawapan masalah kalimah Allah pada ini. Qul huwallahu ahad.
Siapa Allah? Katakan Allah itu Maha Esa. Tak ada Tuhan selain Nabi. Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat bergantung dan Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa kata Allah ada anak? Tak ada. Itu bukan Allah yang mereka maksud. Allah ni tak ada. Allah Tuhan bagi 9 anak, tapi Allah tak ada anak. Allah jawab masalah kalimah Allah ini. Jadi sesat, tak suruh kata baca Quran, ngaji mana-mana. Kita mengaji Quran, nak balik. Tak selesai-selesai. Mudah je. Allah tak ada anak. Dan Allah itu Maha Esa. Itu Allah yang dimaksud. Allah jawablah perkara ini. Hadirin terhormati Allah. Saya kira itu saja. Kuliah pada malam ini, maafkan saya di atas segala kekasaran bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan sampai segala amanah Rasulullah SAW ini kepada kita semua. Mudah-mudahan kasih sayang kita kepada Rasulullah itu semakin menebal dan Allah himpunkan kita di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW. Kata Nabi, al-mar'u man ahabba, al-mar'u man ahabba, al-mar'u man ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang mereka cinta. Akhirat nanti kalau nak bersama Nabi, maka cintai Nabi, kasih dan ikuti perjuangan Nabi. Maka mudah-mudahan kita dihimpunkan dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Hadirin hadirat, akan saya sedikit kasih secara bicara. Mudah-mudahan pada malam ini kita diberikan manfaat. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maaflah saya kata Ustaz Nazmi Karim ini walaupun penyampaian saya tak sambung macam Ustaz Nazmi, dia orang hebat. Saya cuma ganti, dia tak tolong ganti. Dia cari, saya pun ganti. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang hadirin telah dapat. Dan sebelum saya menutup majlis, saya mohon izin daripada jualan kuasa surah At-Taqwa untuk membuat kutipan dalam fisabilillah dan yakni bagi membantu madrasah Al-Ajiyal Bandar Perak yang dibangunkan oleh sahabat saya Ustaz Syakir bin Hussein yang memerlukan dana bagi pembangunan. Dan sekolah tersebut dia diambil pada pelajar kadang-kadang ada anak yatim orang susah yang ditanggung tanpa perlu membayar iuran. Jadi mudah-mudahan sumbangan hadirin-hadirat ini membantu madrasah ini dan membantu perjuangan agama Allah Taala. Saya kira itu saja. Maafkan saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.